الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini atau pada kali ini kita diberi kesempatan, kita diberi kelapangan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berada di rumah Allah, untuk kita terus menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita terus berpegang dan komitmen, iltizam, tamassuk kita dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan saya percaya tuan-tuan dan tuan-tuan semua yakin bahawa kedatangan tuan-tuan ke rumah Allah, ke masjid ini bukan untuk mendapat projek, bukan untuk mendapat kemewahan dan kesenangan hidup dunia, tetapi untuk mencari dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah dan meningkatkan kualiti dan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedemikian kita diberi kemenangan, kita diberi kejayaan di dalam kehidupan dunia dan kemenangan serta kejayaan yang lebih besar ketika kita berada di akhirat kelak insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita cuba untuk melihat, kita cuba untuk menghayati pesanan dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit sebanyak membantu menambahkan ataupun meningkatkan mutu kualiti keimanan kita dan berpegang dengan perintah agama bila kita lihat ataupun kita dengar, kita baca, kita hayati firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedemikian. Oleh itu pada malam ini insya-Allah kita sambung bicara kita pada ayat yang ke-256, 256 dan 257 surah Al-Baqarah insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa kita sama-sama mengambil tafaul ataupun kita mengambil keberkatan dan kebaikan melalui kita membaca ayat-ayat tersebut insya-Allah. Dan orang yang baca Quran ini Nabi sebut secara khusus tuan-tuan. Dan
Secara khusus Nabi sebut Al-Quran akan bagi syafaat. Al-Quran akan bagi pertolongan kepada tuan-tuan yang baca Quran. Oleh itu, tuan-tuan sahabat-sahabat semua, jangan kita malas ataupun janganlah kita rasa jemu ataupun cemuh untuk membaca Quran. Sebab Nabi kata, innal Quran yashfa' liman qari'ah. Ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat pembaca-pembaca Quran. Mana tuan-tuan yang baca Quran, Nabi kata Quran akan bagi tolong kat dia. Kan? Dia oleh itu masa terutama sekali kita masih lagi berada dalam saki-baki PKPP ni, dalam COVID masih lagi dihantui oleh satu penyakit yang tak nampak di mata. Susah nak kesan berada kat mana ni. Duduk rumah elok-elok baca Quran, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Quran memberi kebaikan kepada kita. Baik, mari sama-sama kita baca ataupun kita hayati bacaan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sedikit saya nak sebut tentang baca Quran, cara kita menyebut dan baca Quran. Pada Iqra tu biasanya kalau kita tak perhati, huruf yang bertanda sukun ataupun huruf yang mati ini kadang-kadang dipanggil dalam kaedah bacaannya dipanggil tawallud. Tawallud dalam bahasa Melayu kata ada beranak ataupun ada anak kecil. Macam mana bunyi dia? Laika. Macam kita sebut kadang-kadang kita takbirkan Allahu akbar. Kadang-kadang dia jadi. Sebab sebenarnya kerana kita nak sebut huruf kaf tu dia bersifat hamas. Huruf kaf ni kaedah dipanggil bersifat hamas ik. Beza di antara laik dengan ik. Jangan sampai ke. Kalau kita laika macam kita Allahu akbar. Dia panggil tawallud ataupun bahasa orang tua kata, orang kampung panggil bacaan kita melerik atau meleleh. Kita sebut
Allahu Akbar. Sebenarnya Allahu Akbar. Kena ada handbrake sikit. Tu kalau kita tak perhati macam sama seperti kita baca bismillah. Bisa, dia akan jadi bis. Artinya sin tu bersifat hamas. Sin bersifat sofir. Bis, maksudnya bis tu. Tapi kadang-kadang kalau kita tak perhati dia akan jadi bisa. Macam nak sebut bisa. Bila sebut bis tu salah. Salah. Lepas tu kena berhati. Kita baca Quran kena berhati tuan-tuan. Tambah-tambah bila kita baca Quran, lepas tu Quran ni kita belajar kena ada guru. Kita tak boleh tak ada guru. Itu juga kadang-kadang dia berlaku masa kita sebut macam mana macam tu kadang-kadang dia akan jadi sikit je. Sikit tu dipanggil tawallud, kecil. Walad dalam bahasa Melayu, bahasa Arab ni dari kecil. Anak kecil akan ada sedikit pertambahan, maka dipanggil tawallud dari sudut kaedah nama dalam bahasa tajwidnya. Dia kena berhati tuan-tuan ya, supaya bacaan kita ni lebih bagus. Begitu juga pada perkataan satu lagi nak sebutnya ialah pada perkataan fiddin. Syaddah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dipanggil sabtu. Sebenarnya cukup makna syaddah ni sama ada dipanggil tekan, berat ataupun keras. Sebab tu lawan dia dipanggil leweh. Dalam bahasa tajwid dipanggil imalah. Kadang-kadang kita la ikraha fidin. Hafidin. Kita tak perasan macam kita baca Fatihah kan. Ihdinas sirah, kita tekan, kita berat ataupun kita keraskan bacaan. Ihdinas sirah, kita tak baca ihdinas sirah. Kadang-kadang bunyi okey. Kita orang Islam, tapi kalau kita belajar ataupun kita dengar, maka dia akan jadi sedikit kekurangan kerana kita tidak keraskan bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Macam kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Keraskan. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Macam kita baca kadang-kadang kita nak keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Salah tu baca tu. Dari sudut tajwidnya salah. Sebab kita tidak keraskan pada ra yang bertanda syaddah itu. Itu kalau bacaannya begitu. Baik tuan-tuan rahmati dan kasihkan, kita bukan nak baca tajwid ni, kita nak baca apa yang disebut oleh Allah SWT kepada kita sebagai peringatan bersama. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT, sebelum kita cerita, kita tinggal tajwid tu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan atau sahabat-sahabat semua boleh cari guru untuk baca Quran. Bila kita baca Quran, ada orang lain dengar, maknanya guru dengar, pertama sekali mereka yang mahir dengan tajwid, dengar, dia boleh dapat di bagaimana sebutan ataupun bacaan kita tu ada tambah, ada kurang ataupun ada berat, ada ringan. Sebab dalam bahasa Arab baca Quran ni ada tempat dipanggil isti'la, ada tempat dipanggil istifal, ada tempat dipanggil tafkhim, ada tempat dipanggil tarqiq. Ada berat, ada ringan, ada tinggi, ada rendah, ada tebal, ada nipis dalam bacaan Quran. So semua tu macam mana? Dengan caranya ialah bita'allum, dengan kita berguru, insya-Allah boleh membantu. Baik, sedikit hubung kait ayat sebelum 257 dengan ayat yang kita baca pada malam ini. Baik, dalam ayat 257 yang lalu, ayat kursi kita baca. Dalam ayat kursi secara menyeluruhnya menyebut mengenai keimanan, perintah supaya berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran ataupun Allah, dengan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja ia merupakan pencipta kepada langit bumi ataupun pencipta kepada kehidupan manusia, tapi ia juga disebut sebagai Rabb. Rabb ni bukan disebut dengan pencipta, bukan cuma kita orang Melayu saja bila sebut Rabb kita terjemah dengan perkataan Tuhan. Asal perkataan Rabbah, kalau tuan-tuan kita belajar dari sudut bahasa, Rabb ni sama ada susun, sama ada atur. Rabb juga memberi makna asuh, didik, kawal. Sebab itu perkataan dalam bahasa Arab, isteri yang duduk kat rumah dia panggil Rabbatul Bait, suri rumah. Bukan sahaja isteri itu sebagai mengasuh, mendidik, mengasuh rumah, ia disebut dengan Rabb, maknanya perkataan dan tugasnya amat luas dan besar. Baik muslimin dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala,
Maka setelah mana Al-Quran cerita tentang kebesaran, kehebatan, keimanan, ketauhidan, pegangan iktiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 255, maka melalui ayat yang kita baca sebentar tadi 256 dan 257 nanti Allah Subhanahu wa taala nak supaya manusia terus dan kekal dalam keadaan keimanan dengan keagungan, kebesaran dan yang selayak dengan Allah SWT itu, maka dalam urusan tersebut la ikraha fiddin. Ini banyak orang kita Melayu sebut tidak ada paksaan pada agama. Dia terjemah, dia ambil ayat setakat tu, maka dia pun kata tak ada paksaan pada agama. Tak boleh nak paksa-paksa benda agama. Betul tuan-tuan, memang benda agama tak payah paksa. Sebab apa tak payah paksa? Sebenarnya. Kan? Agama ni tak perlu paksa patutnya. Sebab apa? Sebab ayat selepas tu dia sambung, Allah kata, la ikraha fiddin, sesungguhnya agama ini, cerita agama ini, ataupun berpegang dengan agama ini, beriman dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala ini, bukan satu perkara yang perlu dipaksa-paksa lagi. Sebab apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebab telah jelas, telah nyata. Tabayyun. Qad tabayyana. Kita orang Melayu sekarang ni pun guna perkataan tabayyun itu. Tabayyun dalam bahasa Arab. Sesungguhnya telah nyata. Telah jelas. Apa dia telah jelas? Ar-rusydu minal ghayy. Telah nyata. Benda yang baik, benda yang elok, keimanan, ketauhidan, yang jelas dengan Allah SWT cerita ayat 255 tadi, jelas dah benda tu, maka tak payah paksa. Dengan sendiri manusia akan pilih benda yang baik daripada benda yang buruk. Daripada ar-rusydu daripada perkataan ghaib, daripada benda yang dalalah, benda yang membawa manusia sesat, benda yang bawa manusia tak tahu apa. Itu dia kata al-ghayyu di sini, dia kata ad-dalalu fil i'tiqadi wal ra'yi. Bukan sahaja dari sudut pandangan, bukan sahaja dari sudut perbuatan, bukan sahaja dari sudut pegangan, kepercayaan, bahkan segala tindak laku manusia itu tak betul. Itu mana ghaib. Dia tak sama perkataan ghaib ini dengan perkataan jahlun. Jahil. Jahil itu kata dengan dia, al-jahlu innahu fil af'ali la fil i'tiqad. Jahil manusia ni, tak tahu manusia ada dari sudut perbuatan, tetapi dia kata tidak pada dari sudut pegangan, bukan dari sudut kepercayaan jahil itu. Oleh itu kata dengan dia, orang yang dah tahu manusia secara normal ni, tak perlu kita nak kata, tak perlu nak paksa supaya beriman, supaya jadi Islam, supaya beriman dengan Allah, berpegang, beriktikad dengan iktikadnya betul. Sebab apa? Telah nyata, telah jelas, al-rusydu minal ghayy, yang benar, yang betul, yang baik daripada yang buruk, yang tak benar, yang sesat. Tak payah paksa tak? Ada ke payah kita kena suruh kita kena paksa orang makan benda yang baik berbanding dengan benda yang buruk? Tak, letak buah durian satu di 24, satu lagi tempoyak. Ada orang pilih tempoyak tak makan? Tak ada. Orang pergi nak makan kecuali tempoyak ni nak buat gulai. Tak, nak makan durian saja, sudah tentu orang akan pilih musakin yang hari. Tak payah paksa. Saya nak yang dalam botol tu lah tuan. Sebab apa? Murah. Sebab RM13 je sebotol. Yang ni sekilo 50. Tak nak yang ni. Kenapa? Itu rusdi ke ghaib? Betul ke tak betul? Kenapa kita tak payah paksa makan yang baik ini? Sebab dia tahu. Manusia secara normal, dia boleh tahu ni betul atau tak betul. Begitu kata dengan ulama. Allah Subhanahu wa taala sebut la ikraha fiddin. Tak payah paksa, tidak perlu paksa tentang perkara-perkara agama, urusan kebaikan. Sebenarnya tak payah paksa. Yang jebakkan manusia jadi begini ni kenapa? Sebab kata dengan dia, sebahagian manusia yu'minu billah, dan sebahagian manusianya ialah yakfuru billah. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata, faman yakfur mit-taghuti wa yu'min billah, dan sesiapa Allah Subhanahu wa taala macam biasalah, yang maha hebat, yang maha agung, maha mulia, bila dia sebut sesuatu, satu ungkapan ataupun satu
pesanan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala jauh kalau kita nak jangkau dengan akal pemikiran kita. Allah sebut man yakfur billah. Sesiapa yang man yakfur bitaghut wa yu'min billah, dan sesiapa yang kufur, ingkar, tidak beriman, tidak percaya, tidak berpegang dengan taghut. Perkataan taghut Allah bawa dalam bentuk plural. Dalam bentuk plural. Bukan dalam bentuk singular, dalam bentuk banyak. Sebab apa? Sebab manusia ni macam-macam pegang. Tak. Sebab tapi Allah sebut kufur dengan taghut. Dan perkataan taghut ini kata dengan dia lagi sudut bahasa, sama ada ia membawa makna mujawazatul haqqi, mujawazatul haddi fi syai'. Antara makna taghut ni apa dia? Tak. Kita manusia kadang-kadang lah jenis sifat macam taghut. Apa itu taghut? Perkataan daripada perkataan bahasa Arab tagha, kalau terjemah bahasanya ialah melampau batas. Mujawazatul haddi fi syai', melampaui hak sepadan sesuatu. Ataupun dengan bahasa mudah, melampaui batas. Mana batasnya? Batas pegangan manusia. Dari sudut pegangan hidup manusia, kita mesti wajib berpegang, beriktikad Allah itu satu. Sesiapa yang berpegang, beriktikad Allah lebih daripada satu, tidak beriman sebagaimana iman yang sebenarnya, maka itu dipanggil taghut. Bahasa mudah. Begitulah. Dari sudut bahasa, tuan-tuan, bukan dari sudut istilah. Maknanya melampaui batas. Batas mana? Batas pegangan. Dari sudut semua. Batas, melampaui batas. Makan lebih-lebih pun melampaui batas. Boleh jadi tagha. Tagha fil akli. Melampaui batas dari sudut makan. Dari sudut bahasanya boleh begitu. Baik, ya? Jadi, apa yang diterjemah ataupun disebut dalam sebahagian daripada pentafsir, dia kata taghut ini ada dua. Satu, asyayatin, syaitan, ataupun asnam, ataupun berhala-berhala. Maknanya sesiapa yang mengikuti jalan yang dibawa oleh syaitan, atau sesiapa yang menyembah seperti sembah kepada berhala-berhala, maka ia dipanggil taghut. Kan? Maknanya apa? Sebab dia melampaui batas yang sebenar, sempadan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja dari sudut sembahyang, bukan sahaja dari sudut akidah, bukan sahaja dari sudut makan minum, bahkan seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman yang mengaku bahawa Allah Maha Esa, kita kena jaga, kita kena kawal agar kelakuan kita, sifat kita, perangai kita, tingkah laku kita, cakap kita, bicara kita, atau segala perbuatan kita tidak melampaui batas yang disebut dengan perkataan taghut tadi. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yu'min billah, beriman dengan Allah, berpegang dengan Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sesiapa. Maknanya tak kira bangsa, tanpa Allah sebut bangsa mana, puak mana, dan jenis mana ataupun kaum mana, sesiapa sahaja yang kufur, tidak beriman dengan taghut tadi. Satu taghut apa dia? Yang pertama disebutnya ialah syaitan, yang keduanya ialah berhala-berhala. Setengah kata taghut di sini ialah sesuatu yang membawa manusia jauh daripada Allah, maka perkara tersebut disebut sebagai taghut. Syaitan, dia bawa manusia dekat dengan Allah tak? Tak. Syaitan, dia tidak suka manusia mengaji, dia tidak suka manusia dengar kuliah, dia tidak suka manusia jadi baik, dia tidak suka manusia baca Quran, dia tidak suka manusia salat. Maknanya benda ni jauh kepada Allah, maka syaitan bawa benda tu, maka syaitan disebut taghut. Jadi kalau ada manusia, bahasa kasar sikit, minta maaf. Kalau ada manusia bawa kita, ajak kita jauh daripada dekat dengan Allah, maka manusia itu disebut taghut. Kasar bunyi sikit kalau gitu. Tapi siapa? Wallahu alam. Cuma kita ambil sebagaimana kita sebut di awal, masing-masing jadikan Al-Quran ini sebagai panduan. Semoga kita tidak
tergolong, kita tidak terjerumus, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Baik. Kemudian Allah SWT sebut apa? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Manusia yang yang kufur dengan taghut, tidak beriman dengan taghut tadi, kemudian beriman dengan Allah. Kenapa? Faqad istamsa. Walaupun ayat ini sebut faqad, sesungguhnya, maknanya nak sebut orang yang tidak beriman dengan tadi, dengan taghut dan beriman dengan Allah. Kenapa? Faqad, maka sesungguhnya. Inna, sesungguhnya mereka itu berpegang. Kenapa tidak beriman dengan taghut, tidak beriman dengan syaitan, tidak sembah berhala, tidak ikut benda yang buruk? Sebab apa? Sebab dianya istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kerana dia telah berpegang dengan satu pegangan, dia kata bil 'uqadil muhkam. Seperti kita berpegang kata dengan satu tali yang sangat kukuh, hablul matin ataupun hablul warid. Hablul, kita berpegang. Allah Subhanahu wa taala umpamakan, Allah Subhanahu wa taala sebut mengumpamakan seseorang yang pegang kuat dengan tali, maka seolah-olah begitulah kata dengan Allah manusia yang berpegang dengan agama, iaitu tamassuk biddin al-hanif, mereka yang berpegang dengan agama yang suci, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut udkhulu fis silmi. Allah SWT perintah, Allah SWT minta, Allah SWT suruh kita berada pada agama tadi dengan secara menyeluruh sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Baik muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah SWT melalui ayat 255 tadi nak sebutnya ialah cerita tentang kebaikan, cerita tentang agama. Sepatutnya tak payah, tak perlu nak seksa, tak perlu kita nak suruh sangat, sebab manusia secara fitrah, manusia secara normal, dia akan pilih yang baik daripada yang buruk. Itu. Kenapa manusia pilih benda lain selain daripada? Sebab manusia tertewas, manusia terpedaya dengan hasutan-hasutan daripada syaitan. Yang kedua, manusia tertewas, terpedaya dengan kemahuan dan kehendak diri sendiri. Diri kita yang kita panggil nafsu ni tuan-tuan, tak, saya lebih suka sebut nafsu ni ialah diri kita. Nafsu apa? Nafsu makan. Diri kita nak makan. Nafsu minum, nafsu tidur, nafsu ini maknanya ialah nafsu-nafsu daripada kehendak, kemahuan diri kita. Diri kita nak apa? Itu nafsu maknanya. Kan? Tu Haji, diri kita nak buang air. Bagaimana nak buang air? Ada dalam agama. Buang air itu ikut nafsu. Kan? Nak minum ikut nafsu. Tak ada caranya dalam agama. Maka sekiranya kita tamasuk tadi, berpegang dengan agama, ikut cara agama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak disebut sebagai nafsu. Jadi perkara yang mendorong, menyebabkan manusia terkeluar daripada kebenaran, menyebabkan kena cerita, kena ajak, kena beritahu, kena suruh manusia buat benda baik ni sebab apa? Antaranya yang kedua tadi. Pertama, sebut apa dia? Kerana hasutan dan godaan syaitan. Yang kedua, kerana kemahuan, kehendak diri kita. Diri kita ni nak macam-macam. Ngantuk nak tidur, lapar nak makan, haus nak minum, rasa itu nak, dahaga dan sebagainya. Jadi kemahuan kita ni lah kadang-kadang dia akan membawa kita terhindar daripada perintah-perintah agama. Kerana nak tidur menyebabkan habis masa begitu. Kerana nak bermain, kerana nak berkawan, kerana nak lepak, kerana nak macam-macam ini yang ada pada diri kita menyebabkan kita terbabas, menyebabkan urusan agama yang sepatutnya Allah kata la ikrah, tak perlu paksa, tak payah nak suruh, ini perlu ada ajaran, kena paksa, kena suruh. Sebab apa? Sebab kata dengan ulama, sebab kita manusia terbabas sedemikian rupa. Baik, muslimin yang dirahmati dan kasih Allah SWT, maka Allah sebut wallahu samii'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha dengar apa yang kita bawa dan Allah Maha tahu apa yang kita nak. Nah, kita bawa apa? Kita cerita apa? Kita bagi tahu apa? Allah Maha tahu.
Allah dengar dan Allah tahu apa yang kita nak. Kan? Baik muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat faham apa maksud la ikrah sebenarnya. Yang kita sebelum-sebelum ni duk kata, agama ni tak boleh paksa. Ya, sebab apa tak boleh paksa agama? Sebab benda agama ni benda yang sangat baik, benda yang sangat benar, benda yang sangat sempurna. Agama, cerita agama. Tidak ada manusia yang normal tak nak kepada kebaikan dan kebenaran. Kan? Cara normalnya begitu. Tapi kenapa kena paksa? Sebab manusia diperdaya oleh yang pertama musuh besar manusia yang disebut dengan syaitan. Yang keduanya ialah perkara besar juga dalam hidup manusia kerana kemahuan diri kita yang jauh kadang-kadang daripada panduan agama. Nak makan, nak pakai, nak harta, nak pangkat. Semua tu nafsu kita nak. Kan? Bagaimana kita nak harta? Agama cerita macam mana? Kita nak pakai. Bagaimana agama cerita tentang pakaian? Kita nak pada pasangan. Laki nak pada isteri yang perempuan. Bagaimana agama cerita? Semua tu kemahuan diri kita, nafsu kita. Tapi nafsu bila ikut panduan syariat agama, maka ia disebut sebagai amal salih. Ataupun juga disebut sebagai ibadat. Baik. Kemudian dalam ayat yang ke-257, Allah SWT sebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Setelah mana Allah SWT sebut cerita bahawa perintah berpegang ikut turut cerita agama ini bukan satu perintah yang perlu dipaksa, maka Allah SWT juga cerita dalam ayat tadi bahawa sesiapa yang beriman dengan Allah menjauhkan diri daripada perkara-perkara disebut tauhid, melampaui batas, melampaui hak kebenaran, jauh daripada kebenaran, maka sesiapa yang jauhkan diri daripada perkara tersebut, Allah kata, dan ia beriman dengan Allah, istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka tidak ada lagi suatu perkara yang dapat infisal, memisahkan dia daripada perkara tersebut. Maknanya bila kita pegang dengan agama, tak ada benda yang boleh pisah. Apa dia? Lam fisal. Allah kata, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut Allah sendiri. Allah kata, Allah. Walaupun ada kita dengar musim Covid baru ni, satu video tersebar besar, tak boleh sebut Allah, tak ada faedah katanya. Tak. Banyak ayat Quran Allah sebut, uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah Allah dengan banyak, Allah sebut. Dalam ayat surah Jumaat Allah sebut, iza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Allah sebut fas'au, keluarlah kamu zikrillah. Sebut Allah. Dan kita nak terjemah macam mana? Dia sebut zikrillah situ. Sebut Allah. Dia tidak sebut fas'au ila zikri la ilaha illallah. Fas'au ila al-masjid li sima'il khutbah. Dia tidak bagi tahu keluarlah kamu daripada rumah pergi masjid untuk dengar khutbah, untuk dengar kebaikan, untuk sebut la ilaha illallah. Dia sebut uzkurullah, untuk sebut Allah. Jadi kita nak terjemah macam mana tuan-tuan? Ini susah, kadang-kadang ada perkara-perkara yang tak tahulah, saya bukan nak sebut ni kan nak marah, tidak. Tapi kenapa nak sebut Allah tak ada faedah? Allahu Akbar. Kadang-kadang kesian. Bukan kata orang tak cerdik, orang cerdik sangat, tapi bila sebut begitu jadi macam tak cerdik. Sebut Allah ni tak ada faedah. Ya Allah. Kan? Maknanya kalau sebut Allah ni tak ada faedah, perkataan Allah tu tak ada makna apa-apa. Tak ada makna. Kan? Tidak ada erti. Allah tak ada erti. Risau kita takut sebut begitu boleh rosak akidah lah. Takutnya lah. Kan? Tapi na'udzubillah. Baik. Dia Allah SWT sebut Allah. Dia Allah. Huwa Allah. Waliyul ladzina amanu. Allah ni Allah kata dia merupakan wali. Wali ni apa dia tuan-tuan? Tak macam kita sebut tuan-tuan sebagai bapa. Sudah tentu suatu hari nanti kalau ada anak perempuan akan jadi wali. Nah, maknanya wali ni apa dia? Bukan sahaja menanggung, bukan sahaja menjaga, mengawal anak, bukan sahaja nak suruh jadi tunggu nikah, tidak. Tapi banyak urusan tentang wali. Jadi Allah kata, Allah ni wali. Lebih besar daripada kita sebagai bapa. Lebih besar daripada tuan-tuan sebagai wali kepada anak tuan-tuan. Wali apa? Allazina amanu.
wali kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua merupakan orang beriman. Siapa wali tuan-tuan? Allah. Mana apa wali? Kalau kita kata anak-anak kita ni kita sebagai wali pada anak kita, apa makna dia? Maknanya kita sebagai bapa tempat bergantung. Anak-anak kita bergantung. Anak-anak kita mengadu. Dia ada masalah cerita dengan kita. Dia ada apa-apa beritahu kat kita. Tak, dia nak sesuatu minta dengan kita. Jadi orang beriman, wali dia Allah. Nak sesuatu Allah. Bergantung sesuatu Allah. Disebut Allahu As-Samad. Allah merupakan tempat bergantung. Perkataan As-Samad dalam suratul Ikhlas yang kita baca itu tidak ada diguna kalau disebut dalam bahasa Arab. Tidak diguna pada manusia. Walaupun perkataan Samadah itu ada dalam bahasa Arab, dia tidak sebut manusia itu Samadah. Khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Baik. Jadi Allah SWT sebut kita tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang beriman. Allah kata Allah yang merupakan wali kepada kita tadi, yukhrijuhum. Allah mengeluar. Allah keluarkan kita. Allah bebaskan kita. Yukhrij, kharaja. Keluarkan kita. Apa makna keluarkan? Bebaskanlah. Nah, bebaskan. Bebaskan kita daripada minaz zulumat. Daripada kegelapan-kegelapan. Zulumat. Dan Allah tidak sebut zulmun satu. Sebab benda tak betul ni dia bukan ada satu. Dia ada banyak. Zulumat dia sebut. Minaz zulumat dia tidak sebut minaz zulmi. Dia tidak sebut satu. Dia sebut zulumat. Banyak. Atas muka dunia ni ya Allah tuan-tuan. Dari sudut mana? Banyak sangat zulumat. Ekonomi cerita. Pendidikan cerita. Politik cerita zulumat. Apa lagi cerita? Dalam bab makan minum banyak zulumat. Dalam bab pakaian, dalam bab pergaulan zulumatnya banyak. Yang benar tak banyak. Sekarang ni kita bagi laluan untuk azan. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut tadi merupakan wali kepada orang beriman dengan membawa makna bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja menyusun mengatur perjalanan hidup manusia di muka bumi ini, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyusun dan mengatur perjalanan hidup manusia dengan panduan-panduan yang betul, dengan panduan yang benar. Disebut al-hidayatu wal-inayatu minallah Subhanahu Wa Taala, dengan inayah, bantuan dan pertolongan atau panduan hidup yang bawa kita manusia jadi baik. Kerana apa? Kerana dipandu oleh kebenaran dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutnya ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran disebut zalikal kitab hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan sebuah buku, sebuah kitab pandu bawa manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Bahkan Quran juga kata dengan di atas Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut juga yukhrijuhum, membawa manusia bebas daripada al-kufr wad dalalah, membawa manusia bebas daripada kekufuran, kesamaran, perkara-perkara yang keliru, perkara yang tidak benar, perkara yang tidak baik. Bahkan Allah SWT juga bebaskan umat manusia daripada ad-dalal, kesesatan-kesesatan, perkara-perkara karut-marut, bagaimana kepercayaan-kepercayaan yang ada di zaman silam. Sehingga bagaimana kita dengar cerita-cerita di zaman jahiliah, manusia sembah berhala yang dibuat daripada buah tamar. Masa buah tamar banyak, dia kumpul-kumpul buah tamar, buat patung, dia sembah. Bila buah kurma tak ada di pokok, dia ambil makan kat dia. Mula-mula dia sembah, lepas tu dia makan. Tak, bahasa gong. Tak, bagaimana manusia nak sebutnya dalalnya manusia, sesatnya manusia sampai begitu sekali. Tak, mula-mula sembah, kemudian dia makan. Tak betulnya manusia. Bagaimana disebut dengan sistem hidup yang ada zaman jahiliah. Tak, manusia ataupun kaum perempuan yang berada dalam keadaan darah bulanan, dalam keadaan haid, terpaksa duduk jauh daripada keluarga, makan minum seorang-seorang, dibuat rumah asing, diasingkan daripada keluarga. Kerana apa? Kerana mahir, kerana mereka datang bulan, ada darah bulanan mereka. Zaman jahiliah begitu sekali. Semua ini disebut sebagai ad-dalal, kesesatan yang dilakukan oleh umat manusia. Hari ini kesesatannya berbeza. Tak, mungkin manusia tidak hindar lagi begitu, tidak buat lagi begitu. Tapi apakah kesesatan-kesesatan yang ada? Kalau kita lihat memang banyak juga. Tak, masih ada lagi dalam kehidupan manusia.
Sebab apa? Sebab tadi kita sebut dah. Ulama sebut ada dua perkara besar, yang mana dua perkara besar ni yang mengheret manusia kepada ad-dhalal, kesesatan yang banyak tadi. Yang pertama disebut dengan asyayatin, syaitan, kuasa-kuasa daripada perkara yang kita tak nampak. Tak? Yang disebut dengan asyar minal jinni wal ins, yang kita baca dalam surah An-Nas itu. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswahkan diri manusia. Benda itulah. Kita jadi waswah. Mana waswah, tuan-tuan? Kita jadi tak tahu. Ni betul ke macam ni ke macam ni? Nah, orang waswah macam mana? Kalau waswah dalam bait sembahyang, dia dah basuh berkali-kali. Dia rasa macam tak basuh. Rasa macam tak bersih. Macam tak kena. Dia masih dia ragu. Begitu. Waswah dalam masalah hidup. Waswah dengan benda agama. Waswah dengan perintah Allah SWT. Seolah-olah macam dia tak buat. Maka ini antara gangguan-gangguan yang mengganggu manusia sebenarnya. Ini lebih teruk, tuan-tuan. Sebab ini antara fitnah, kata dengan Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah dalam melakukan perkara agama ini lebih besar daripada membunuh. Ini fitnah besar ni. Kita orang Islam tapi jauh dengan benda-benda Islam, fitnah. Kita orang Islam jauh dengan pegangan agama, dengan sikap orang beriman. Ini antara fitnah yang berlaku dalam setiap diri kita manusia. Di bagaimana Allah SWT sebut bahawa Allah yang merupakan wali, tempat berpegang, tempat bergantung kita orang beriman ini, semua manusia beriman, semua manusia kalau boleh bergantung, berpegang, berharap kepada Allah SWT, maka Allah kata Allah keluarkan dia. Allah bebaskan dia daripada zulumat tadi. Allah keluarkan kita, bebaskan kita daripada kesesatan-kesesatan tadi. Cuma kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, betul ataupun tidak betul, kita bergantung, kita berwalikan kepada Allah. Itu kita boleh tanya orang lain, kita tanya diri masing-masing. Betul ataupun tidak kita berwalikan kepada Allah. Allah itu merupakan wali yang boleh bawa kita keluar daripada keburukan, yang akan keluarkan kita daripada kesesatan, keluarkan kita daripada perkara yang tidak benar. Kepada mana? Minaz zulumati ilan nur. Allah sebut zulumat banyak dengan perkataan plural ataupun dengan kalimah jamak. Tapi kenapa Allah sebut an-nur itu satu? Allah tidak sebut anwar. Allah tidak sebut cahaya-cahaya. Allah sebut keluarkan daripada kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya. Sebab iman, sebab Islam, agama satu. Tak ada banyak tuan-tuan. Kebenaran satu. Itu kebenaran melalui Islam. Kebenaran melalui Islam. Apa benda pun secara mudah kita bercakap, kita sebut, apa pun pegangan, kalau tidak ikut agama, tak betul. Zulumat selalu dah. Tuan-tuan seorang ahli ekonomi, cara berekonomi, mengurus keuangan tidak selaras sebagaimana yang dipandu ataupun yang ditunjuk oleh agama, maka ekonomi itu zulumat. Pendidikan memang bagus, membawa manusia cemerlang dunia. Tapi sekiranya tidak selaras dengan panduan daripada agama, maka ekonomi pendidikan itu disebut dengan pendidikan yang zulumat. Pendidikan yang tidak betul, yang gelap. Oleh itu tuan-tuan sahabat-sahabat semua, apapun bidang, apapun benda, tak kira kita di mana, tak kira siapa kita tak ustaz pun tak apa. Kan semestinya kena nak jadi baik, ini kena tunggu ustaz je. Tak kena jadi, tak. Semua manusia dituntut supaya beriman dan jadi baik. Maka antaranya ialah pandu kita melalui Al-Quran atau melalui agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut, Allah yang pandu, yang kawal, kontrol, jaga, susun atur orang beriman, bawa, bebaskan orang beriman tadi daripada kegelapan, daripada kesesatan, keburukan, kejahatan kepada kebenaran, kebaikan kepada cahaya. Wallazina kafaru, manakala orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin, orang yang telah dikaburi, kafara. Kafara dari sudut bahasa apa dia? Saya sebut banyak kali dah perkataan bahasa dalam bahasa Arab. Kafara maknanya ialah ghatta, diselaputi, diselubungi, ditutupi. Manakala manusia yang diselaputi, ditutupi oleh at-taghut, dia kata wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang-orang kafir, makna manusia yang tertutup kebenaran, manusia yang terkabur dengan kebenaran tadi dan mewalikan, bergantung mereka kepada taghut, bukan benda benar. Taghut tadi apa dia?
Kita sebut dia tagha, maknanya ialah sesuatu yang melampaui kebenaran. Kan? Dia kata taghut apa dia? Mujawazatul haddi fi syai', lebih daripada benda yang benar, lebih daripada sempadan, maka ia disebut dengan perkataan taghut. Dan perkataan taghut juga Allah SWT guna dengan perkataan yang plural, perkataan jamak, sebab benda yang tidak benar, benda yang tidak baik ini juga banyak yang dipegang, yang dipercayai, yang diimani, yang diyakini oleh sebahagian manusia. Kadang-kadang manusia pegang dengan harta benda, pegang dengan pangkat, pegang dengan itu, pegang dengan ini, sehingga kata dengan dia, yukhrijuhum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan mereka daripada cahaya kebenaran tadi, keluar mereka daripada keimanan kepada Allah, bawa mereka daripada kebaikan kepada zulumat, kepada kegelapan, kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada perkara yang tidak benar. Maka Allah SWT sebut ulaika ashabun nar, mereka itulah, kalau kamu nak tahu, mempunyai ciri-ciri penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Fiha khalidun, di dalam neraka mereka akan kekal. Wal iyaz billahi min zalik. Baik muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ikut SOP kuliah nak berhenti masa maghrib isyak kan. Ini sebagai nak berhentinya kesimpulan daripada apa yang kita sebutlah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut katanya dia, Islam bukan satu agama yang menyeru, mengajak manusia dengan kekerasan, tetapi Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya pertama dia kata liraddil udwan, untuk menolak ataupun membebaskan manusia daripada permusuhan dan perbalahan. Yang kedua, Islam itu datang untuk mentamkinkan manusia ataupun untuk mengukuh dan menguatkan manusia melalui kebebasan-kebebasan, dan terutama sekali kebebasan di dalam berada di dalam agama. Ini besar. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita keliru, kita manusia bebas untuk beragama. Silap kataan itu. Sebenarnya kita bebas melakukan amal agama Islam. Itu sebenarnya. Bukan bebas beragama, nak agama Kristian, nak agama kau. Tak, sebenarnya itu tidak. Allah sebenarnya tidak benarkan manusia menjadi Kristian. Tak. Itu sebenarnya silap dengan prinsip Allah. Kan? Sebab tu kita kata kita ni bebas. Bebas sebenarnya, bebas melaksanakan perintah agama. Kita nak sembahyang macam mana, nak solat macam mana, nak pakai macam mana, bebas. Bukan kita bebas beragama di situ, bebas buat. Sama juga kita bebas makan. Tak, kita tidak bebas makan. Kita bebas makan benda yang halal. Nak makan nasi kerabu boleh, nak makan tom yum boleh, nak makan rotinan boleh, nak makan capati boleh, yang halal. Bukan bebas makan cicak, biawak semua makan. Tak, itu kan. Salah tu. Jangan sampai begitu. Begitu juga kita minum. Tidak, kita memang bebas minum boleh. Nak minum apa saja. Nak minum jus boleh, nak minum perah boleh, nak minum kopi boleh, teh boleh, Milo boleh. Boleh. Jangan kata bebas minum, aku nak minum apa, aku punya pasal. Sampai berlaku macam-macam. Tak. Itu sebenarnya tidak ada kebebasan. Jadi Islam datang untuk mentamkin, mengukuhkan kebebasan-kebebasan yang perlu ada pada kehidupan manusia. Dan yang ketiga katanya dia man'i ta'assufis sultah az-zalimah, untuk menghalang. Islam datang untuk menghalang, mencegah kekerasan-kekerasan kerajaan ataupun kuasa-kuasa zalim yang menghukum ataupun yang menindas umat manusia. Dan yang terakhir sekali, nashril Islam. Islam ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar ataupun menyeru dan mengajak manusia di seluruh pelosok dunia supaya mereka menjadi baik. As-sulhu, mereka jadi baik, mereka jadi aman, mereka jadi sempurna, mereka jadi bebas daripada ketakutan-ketakutan yang ada di antara manusia. Antara takut manusia, kita takut orang ada pangkat. Islam tak. Islam suruh kita tak. Kita takut kadang-kadang dengan orang ada kuasa. Islam suruh takut tak? Tak. Sebab orang yang ada kuasa, jangan guna kuasa, sebagaimana kita sebut yang ketiga tadi, jangan guna kuasa untuk kekerasan. Tak. Islam macam tu. Bagaimana kita boleh lihat zaman Rasulullah, zaman sahabat Khulafa' Rasyidin, bila mereka jadi khalifah, bila mereka jadi pemerintah, bagaimana mereka dengan rakyat? Cekam tak? Atau mereka
tidak ada kuku-kuku besi yang mencengkam ataupun yang mencakar rakyat jelata mereka. Kita boleh lihat hari ini, kerajaan, pemerintah yang ada kuasa, adakah kuasa yang mereka ada mencengkam ataupun memusnah, merosakkan kemanusiaan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka sudah tentu ianya tidak memberi kebaikan atau memberi faedah yang bagus, yang sempurna untuk umat manusia. Jadi saya rasa sekadar itu untuk kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah daripada kekurangan dan kelemahan di saya, minta ampun dan maaf pada semua. InsyaAllah ada masa ketika kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.